Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Alan Ling. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang telah dibangkitkan oleh 6 orang ahli Yang Berhormat Senator yang berikut. Itu YB Senator Tuan Adrian Bani Lasimbang bertarikh 23 April 2019, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein Awang bertarikh 25 April 2019, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Yahaya bin Mat Ghani Elias Abbas dan Yang Berhormat Senator Datuk Kesabadas anak lelaki Achutan Naya bertarikh 7 Mei 2019 dan YB Senator Datuk Ng Chiang Chin dan YB Senator Tatin Rahimah binti Haji Muhammad bertarikh 9 Mei 2019. Kesemua 6 orang ahli Yang Berhormat Senator ini dalam membangkitkan isu yang sama dengan pertanyaan Yang Berhormat Senator Tuan Alan Lim Si Keong pada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan telah merangka beberapa langkah bagi mengatasi ancaman negara-negara EU terhadap industri sawit negara. Antaranya, kerajaan secara konsisten telah dan akan terus: 1. Mengkritik sekeras-kerasnya dan mengeluarkan artikel serta klip video yang menentang kempen anti-sawit Eropah. Tindakan yang telah diambil oleh Kesatuan Eropah dilihat sebagai langkah yang mendiskriminasi industri sawit kita. Yang kedua, memperjuangkan hak dengan menyuarakan pantahan terhadap langkah diskriminasi industri sawit negara di platform antarabangsa seperti World Trade Organization (WTO) melalui mesyuarat jawatankuasa halangan teknikal kepada perdagangan ataupun Technical Barriers to Trade. Majlis bagi Perdagangan Barangan, Council for Trade in Goods dan Jawatankuasa Perdagangan dan Alam Sekitar, Trade and Environment Committee. Yang ketiga, kita akan bekerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC) untuk merangka usaha-usaha dan aktiviti-aktiviti bagi menangkis sebarang usaha untuk menyekat ekspor minyak sawit dan produk-produk sawit. Yang keempat, bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam menyuarakan pantahan terhadap sebarang langkah diskriminasi terhadap ekonomi dan perdagangan serantau seperti mana yang telah dilaksanakan dalam mesyuarat 2 hala di antara ASEAN dan Kesatuan Eropah di Brussels, Belgium pada 21 hingga 23 Januari tahun ini. Dalam mesyuarat tersebut, ASEAN telah memutuskan untuk menangguhkan agenda penaiktarafan hubungan dialog ASEAN-EU ke peringkat kerjasama strategik ataupun strategic partnership pada satu tarikh yang akan datang. Dan kelima, Kementerian juga akan menyuarakan pantahan kepada negara anggota Kesatuan Eropah berhubung Dedicated Regulation di bawah European Renewable Energy Directives 2 (EU RED II) yang mendiskriminasi industri sawit kita. Satu lawatan kerja kementerian yang diketuai oleh Ketua Setiausaha ke Belgium juga telah diadakan pada 8 dan 9 April tahun ini. Lawatan ini adalah misi bersama di bawah kerangka Council of Palm Oil Producing Countries yang dianggotai oleh Malaysia, Indonesia dan Colombia. Selain itu, kerjasama erat telah dijalinkan dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli dan Menteri Tenaga Sains dan Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam menangani isu diskriminasi terhadap industri sawit negara. Kelima-lima menteri telah bersetuju untuk bersama-sama mempertahankan industri sawit negara di setiap persidangan dan program yang berkaitan sama ada di dalam atau luar negara, khususnya di negara Kesatuan Eropah. Datuk Yang di-Pertua, pelbagai program dan aktiviti telah diatur untuk menangani kempen anti-sawit tersebut. Antaranya adalah kempen Sayangi Sawitku yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 Mac tahun ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, YB. My question. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri yang dikasihi. Kerana yang pertama saya ucapkan terima kasih kerana Menteri sendiri hadir ke Dewan yang mulia ini. Saya harap lebih banyak Menteri penuh akan hadir ke Dewan ini. Kita harus beri penghormatan kepada Dewan Negara yang merupakan
badan perundangan yang tertinggi di negara kita. Itu kita perlu dijunjung tinggi. Terutamanya saya rasa Menteri semakin hari walaupun berhadapan dengan kritikan dan usaha negara Kesatuan Eropah, tetapi semakin muda dan semakin berkarisma. Kerana rahsianya sehari sesudu minyak sawit merah diminum oleh Menteri. Itu pun kita harus contohi. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya adalah sejak perasmian kempen Sayangi Sawitku yang dilancarkan oleh Perdana Menteri, apakah pencapaian kempen tersebut dan adakah kempen berkenaan betul-betul dapat membantu negara kita dalam memerangi kempen yang negatif yang dianjurkan oleh negara-negara barat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih atas pujian yang beri kepada saya. Cadangan 1 hari 1 sudu sawit, minyak sawit adalah cadangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau umur 93 tahun masih penuh dengan tenaga memimpin negara kita, kita harus dah kaji apakah yang beliau makan kan. 1 hari 1 sudu minyak sawit merah. Tadi Yang di-Pertua, saya dah adukan, saya akan beri kepada yang di-Pertua dan juga semua ahli-ahli di Dewan ini 1 botol minyak sawit merah pada hari yang akan datang. Minggu depan akan dia hantar. Menteri. Minggu depan? Ya. Okey. Yang tadi Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Senator, berkenaan dengan strategi yang diaturkan oleh Kementerian saya untuk menentang kempen anti sawit terhadap industri sawit kita, saya rasa sudah berdekat-dekat berpuluh-puluh tahun sejak Tun Lim Kinggit, mendiang Tun Lim Kinggit sampai sekarang, selalunya orang yang pergi lawan negara barat atas menentang kempen anti sawit Malaysia adalah Menteri Industri Utama yang macam saya. Tapi kali ini saya rasa kita tidak boleh seorang menteri atau satu kementerian pergi lawan kempen dari seluruh Eropah, negara barat yang begitu anti dan benci minyak sawit atas isu penyahutanan dan penrosakan alam sekitar dan sebagainya. Kita harus bekerjasama. Itu sebab kementerian saya, yang seperti apa yang saya jawab tadi, bekerjasama dengan kementerian lain. Macam Kementerian Industri Antarabangsa dan Industri, Menteri Air Tanah dan Sumber Asli dan juga Menteri Mestek dan juga Menteri Luar Negara. Kita satu kabinet bersama dengan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri mestilah sama-sama mempertahankan komoditi kita dan industri sawit kita. Jadi itulah sebabnya saya dah cadangkan dalam mesyuarat kabinet, semua anggota menteri bila pergi ke luar negara, bila berucap dalam forum antarabangsa, mestilah mempertahankan minyak sawit kita dan mengkritik usaha-usaha yang mendiskriminasi industri sawit kita. Tujuan kementerian saya anjurkan kempen Sayangi Sawitku ini, tujuannya adalah kita cuba menyedari ke seluruh rakyat Malaysia tentang kebaikan dan khasiat minyak sawit, dan juga mereka haruslah bersama-sama menyokong kerajaan dan kita lawan bersama-sama. Kerana apa yang kita hadapi ialah rakyat di Eropah, rakyat di negara-negara barat, mereka benci minyak sawit dan mereka anggap ini minyak yang tidak sihat, minyak yang merosakkan alam sekitar. Jadi kita perlu ada jawapan. Masalah sekarang ialah ramai warga Malaysia termasuk ahli parlimen, mungkin di kalangan senator, yang tidak faham khasiat minyak sawit dan tidak faham tentang begitu pentingnya minyak sawit terhadap ekonomi negara kita. Jadi itu sebabnya kempen ini dilancarkan dengan harapan, kerana kementerian saya diberi peruntukan yang sikit saja untuk melawan kempen anti sawit. Jadi kita perlu seluruh rakyat Malaysia dan ahli-ahli berhormat di Dewan ini dan ahli Dewan Rakyat sama-sama menyuarakan tentangan kita ini terhadap kempen anti sawit kita. Itu sebabnya Dato' Yang di-Pertua, kempen Sayangi Sawitku ini dilancarkan di seluruh negara, dan saya memang memohon kerjasama daripada ahli-ahli yang berhormat di Dewan ini
Tak kira dah parti, kita sama-sama bekerja sama untuk menjayakan kempen ini. Kita berharap pada satu hari nanti yang rakyat Malaysia sayangi minyak sawit kita dan mempertahankan minyak sawit kita. Tadi Yang di-Pertua, sebenarnya kalau kita lihat apakah tahap kejayaan ini soalan tambahan Yang Berhormat Senator. Saya rasa soalan tambahan ialah sekarang ramai orang tengah tanya, di mana saya boleh beli minyak sawit merah? Boleh ke? Ada minyak sawit merah ke? Apa itu? Jadi saya ada ramai orang sekarang tengah tanya saya soalan ini dan saya gembira. Saya lihat yang adun Dun Perak pada beberapa hari yang lepas semua minum minyak sawit merah seperti Perdana Menteri. Ini satu tanda menunjukkan kesedaran wakil rakyat kita ni tentang khasiat dan kebaikan minyak sawit. Jadi ini kita lihat satu permulaan dan saya lihat lebih ramai sekarang yang orang datang pada saya dan kata mereka mau memberi bantuan kerjasama. Ada sekolah yang datang pada saya kata mereka mau anjurkan aktiviti masakan dengan minyak sawit, minta bantuan daripada saya. Dan ada juga pemaju malah datang pada saya kata mereka mau gunakan yang dinding komersial, bangunan komersial mereka ni untuk adakan palm oil information wall, dinding tentang maklumat sawit. Jadi kita dah mulakan di beberapa universiti swasta dan kita mahu adakan di banyak tempat lagi termasuk KLIA, termasuk juga beberapa kawasan yang mana ada ramai pelancong, kehadiran ramai pelancong supaya mereka bila mereka sampai ke Malaysia, mereka dah tahu tentang sedikit sebanyak tentang sawit. Semalam saya baru ada satu dialog dengan pihak Hotel Association Malaysia dan saya minta kerjasama mereka supaya pihak hotel mula letak minyak sawit merah bersama dengan olive oil dan juga adakan maklumat, adakan risalah tentang khasiat minyak sawit supaya dengan cara ini semua pelancong asing datang ke Malaysia, mereka akan tahu tentang sedikit sebanyak tentang minyak sawit daripada tour guide, daripada pemandu pelancongan, dan bila mereka masuk hotel mereka dapat cuba makan minyak sawit merah dan mereka akan dapat maklumat tentang minyak sawit merah. Dan saya juga dapat kerjasama daripada beberapa agensi pelancongan. Mereka sudi adakan pakej baru untuk bawa pelancong asing masuk ke ladang sawit untuk lihat good agricultural practices, kita kata yang dilakukan di ladang sawit kita. Dengan cara ini kita berharap salah satu mungkin bukan yang langkah yang kita akan lihat kesan pada hari ini saja, tapi satu tempoh ramai orang akan sedar tentang kebaikan minyak sawit dan untuk supaya mereka juga dapat adakan pikiran yang lain, to renew their mind about berkenaan dengan minyak sawit kita. Sekian, terima kasih. Seri Yang-Di-Pertua. Datuk Seri Yang-Di-Pertua. Datuk Seri Yang-Di-Pertua. Kita bagi kepada ujung dulu, muda sebagikan. Sila.